dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita duduk dalam satu majlis untuk ingat memperingati antara satu sama lain dalam satu majlis untuk kita sama-sama melengkapkan lagi diri kita dengan kefahaman-kefahaman dan dengan satu kesedaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sekalian muslimin muslimat yang mengikutnya sehingga kala akhir hari, akhir kiamat. Begitu juga kita doakan supaya guru-guru kita, orang-orang yang terdahulu daripada kita yang telah pergi meninggalkan kita, iaitu para syuhada daripada kalangan orang-orang Islam yang berjuang, yang berada di merata tempat. Juga kita sama-sama mendoakan supaya semua amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan, dan mudah-mudahan syahid mereka akan diberikan pula syafaat oleh Allah, keizinan untuk memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat mereka. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita menundukkan hati-hati kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan rendah dirilah, dengan kita rasa diri kita ni memerlukan Allah, kita rendahkan diri kita, barulah cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Hati yang sombong, hati-hati yang merasakan dirinya tidak memerlukan Allah, hati-hati yang merasakan bahawa dirinya sudah cukup, sudah serba baik, sudah serba ada, maka hati-hati itu tidak akan dapat menjangkau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah marilah sama-sama kita merendahkan hati-hati kita insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan, 31 hari bulan Mei 2020, cukup 10 tahun serangan ke atas flotila Mavi Marmara yang berlaku pada 31 hari bulan Mei tahun 2010.
Jadi kita akan melihat sedikit sebanyak peristiwa tersebut. Dan sebenarnya peristiwa tersebut saya telah pun rakamkan dalam buku ini. Dia nampak terbalik lah buku ni. 69 jam di neraka Zionis. Buku ini adalah merupakan satu catatan daripada apa yang saya ingat pada masa itu. Dan untuk sebagai satu bahan bacaan kita, bahan untuk kita dapat merasai kefahaman kita, supaya kita boleh merasai akan peristiwa tersebut yang merupakan satu peristiwa yang bersejarah. Tidak ada misi kemanusiaan, tidak ada misi kemanusiaan yang mana dalam misi kemanusiaan itu telah menyebabkan seluruh dunia bangkit. Misi kemanusiaan yang telah menyebabkan seluruh dunia bangkit secara serentak. Dan tidak ada misi kemanusiaan yang lebih besar, yang lebih bersejarah daripada flotila Mavi Marmara ini, kerana ia merupakan gabungan daripada lebih daripada 40 negara. Lebih daripada 40 negara. Dan saya jangkakan kurang lebih 600 lebih ataupun kita kata 700 lebih NGO besar yang ada di seluruh dunia bergabung. Dan begitu juga dari Malaysia pada masa itu kita ada gabungan NGO yang kita namakan sebagai Lifeline for Gaza. Lifeline for Gaza yang telah kita sama-sama bina pada masa itu untuk mewakili pasukan Malaysia di bawah kepimpinan Sekretariat Haluan Palestin. Masa itu saya sebagai pengurusinya dan saya juga merangkap sebagai ketua pasukan. Malaysia diberikan amanah dan telah lancarkan pada 13 April tahun 2010. 13 April tahun 2010 pelancaran Lifeline for Gaza secara besar-besaran di Stadium Melawati. Saya rasakan pada ketika itu kurang lebih dekat 12,000 orang datang. Mungkin ada di kalangan kita yang pergi pada masa itu. Gabungan daripada 20 NGO, lebihlah sebenarnya, tapi 20 itu yang antara yang kita kata yang besar-besar. Dan peristiwa ini telah menjadi satu peristiwa yang bersejarah kerana peristiwa ini telah menyebabkan bukan sahaja satu dunia bangkit dan bersatu melentang Israel, tetapi bahkan lebih daripada itu, Israel telah dibawa ke muka pengadilan. Dan pertama kali Israel membayar ganti rugi. Membayar ganti rugi sebanyak 20 juta US dollar untuk diberikan kepada 10 orang yang syahid pada masa itu di atas kapal. Jadi itu adalah merupakan salah satu perkara yang berlaku. Walaupun kita tak nak 20 juta tu. Malahan keluarga yang syahid pada masa itu tidak menerima. Mereka tak mau. Kami bukan nak duit. Tetapi kami nak supaya embargo, sekatan ekonomi, sekatan kehidupan ke atas rakyat Gaza diangkat. Tembok itu dipecahkan. Import ekspor dibenarkan. Barang-barang makanan, barang-barang jualan, trading, perniagaan dibenarkan. Kita nak yang itu. Kita bukan nak 20 juta US dollar. Walaupun Israel telah pun memberikan 20 juta US dollar pada Turki untuk diberikan kepada keluarga yang syahid pada tahun 2016. Jadi kita tak mahu benda tu. Malahan keluarga syahid kita menyebutkan kami tak mahu duit sebab duit tidak menghidupkan semula anak-anak kami, isteri atau suami-suami kami, ataupun bapa-bapa kami. Tetapi angkat ataupun pecahkan tembok-tembok sekatan itu lebih penting, lebih besar maknanya. Yang lebih besar maknanya sekiranya ganti rugi yang nak diberikan oleh Israel tadi. Tetapi Turki ditekan dan mungkin ada tekanan-tekanan lain. Akhirnya kerajaan Turki menerima. Setelah diadakan perbincangan secara sembunyi, secara tertutup. Tertutup. Pada malam ni tuan-tuan, saya tidak berhajat untuk menceritakan kejadian secara menyeluruh. Dia akan jadi panjang. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang ceritanya, saya ada tulis buku 69 jam di neraka Zionis. 69 jam di neraka Zionis ni bukunya. Tuan-tuan boleh ambil lah, boleh dapatkan insya-Allah. Kalau siapa berhajat boleh PM saya lah.
Dan buku ni kalau di pihak penerbitannya di ITBM tu dah habis, dah close stock dah. Saya dah ambil semua, tinggal sikit dah. Terhad, siapa yang cepat dia boleh dapat lah. Jadi insya-Allah kalau siapa yang berhajat boleh beli, dan dia akan cerita sepenuhnya daripada mula sampai habis. Cuma pada malam ni saya nak menyentuh sedikit tentang beberapa aspek yang penting yang berlaku di atas kapal, iaitu bagaimana di dalam serangan-serangan itu kan, pada 31 hari bulan Mei malam kan, ataupun 31 hari bulan Mei pagi, iaitu pada pukul 4.30 pagi, 4 suku pagi mereka datang. Kemudian datang keliling terus tembak pukul 4 lebih kurang pukul 4.30 pagi. Dan serangan berlangsung selama 3 jam. Daripada 4.30 kurang lebih sehingga pukul 7.30 pagi. Maknanya daripada sembahyang subuh, 4 suku tu sembahyang subuh bermula. Kurang lebih lebih kurang lah. Kemudian selepas itu lebih kurang 4.30, pasukan yang pertama tak habis sembahyang lagi. Mereka tengah sembahyang sujud doa kunut dibaca oleh Syekh daripada Jordan, masih lagi baca pada masa itu. Jadi kita lihat dia datang terus tembak. Terus tembak menyebabkan 9 orang mati serta merta di atas kapal. Antaranya saya sebutkan namanya Ibrahim Beljan, Haidar Bengi. Mungkin saya tunjukkan gambar dia. Kalau nampak lah, kalau boleh nampak gambar dia ni. Nampak. Ini gambar-gambar yang syahid ni. Ini adalah 9 orang yang syahid di atas kapal yang telah ditembak oleh Israel pada masa itu. Dan salah seorang daripada mereka yang tertembak, Sulaiman, kemudiannya telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun selepas itu. Dan semuanya yang meninggal dunia adalah 10 orang. 10 orang. Jadi saya nak menceritakan sedikit sebanyak tentang kisah-kisah mereka, siapa mereka. Sebab sesiapa yang terpilih untuk syahid itu kan tentulah dia ada keistimewaan dia. Dia bukan orang sebarang-sebarang. Ada kurang lebih 700 orang di atas kapal, termasuklah kurang lebih lebih kurang 30%. Lebih kurang 30% adalah orang bukan Islam. Daripada Yahudi, bangsa Yahudi, agama Yahudi. Daripada agama Nasara, Kristian. Begitu juga daripada kalangan agama yang lain. Jadi ada kurang lebih 30% orang bukan Islam. Yang lain semua orang Islam. Dan kita lihat daripada 700 orang, 9 orang ditembak tepat. Allah izin meninggal dunia, syahid di atas kapal. Dan daripada 9 orang tu seorang tambahan satu lagi, iaitu Sulaiman Ugo, telah meninggal kurang lebih 4 tahun selepas. Dia koma selama 4 tahun. Jadi pada satu penyampaian saya beri di Johor Bahru. Dia ada satu dewan di sebelah Stadium Lakin pada masa itu. Pada tahun 2000, saya rasa tahun 2012 ataupun 2011 atau 2012 gitulah. Saya ingat 2011, akhir 2011. Maka dalam penyampaian itu saya telah menceritakan keadaan bagaimana serangan bermula dan sebagainya. Dan saya takkan ceritalah serangan macam mana tu, sebab serangan ni cerita lain. Semalam pun ada cerita serangan. Kalau tuan-tuan tengok TV haluan semalam ada. Jadi apabila kita telah saya menceritakan tentang serangan, saya pun menceritakan tentang syuhada. Jadi yang datang pada masa itu saya rasa dekat-dekat 1000 lebih. Saya rasa 1000 lebih, mungkin lebih daripada 1000 lah. Lebih 2000 ada rasanya. Gabungan NGO, kebanyakan anak-anak muda. Berbagai persatuan dan pertubuhan di Johor Bahru pada masa itu. Saya masih ingat lagi, semua muda-muda. Memang semua muda-muda. Sama ada NGO Islam dan Melayu. Sama ada NGO yang berpakaian dengan pakai tanjaknya pun ada. Yang rambutnya kerenting-kerenting sampai ke bawah. Jenis macam itu pun ada. Yang jenis pakai songkok pun ada. Jenis pakai kopiah putih pun ada. Jenis pakai kopiah hitam pun ada. Semua jenis. Yang jenis mak rempit pun ada. Mak rempit pun ada malam tu. Jadi bila saya habis memberikan penyampaian, maka kita buka soal jawab. Dia macam forum dalam bentuk berbual santai. Tapi kami ada 3 orang masa tu. Saya salah seorang lah.
Maka satu soalan ditanya pada saya. Apa soalan dia? Nombor satu soalan, saya menarik sebab yang tanya tu budak muda, orang muda, saya rasa umur dalam 20-an. Rambutnya kerenting, panjang kerenting sampai ke dada, panjang. Tapi cantiklah kerenting, saya tak tahu bonding ke apa, saya pun tak tahulah. Tapi saya tengok handsome dia, cantik lah. Dari sudut dia punya perwatakan, dia kemas. Walaupun nampak rambut panjang, kemas. Dia angkat tangan tanya soalan. Tuan, dia kata, saya mau tanya 2 soalan. Yang pertama, saya kata, kenapa kita tidak menghantar tentera kita? Ataupun kenapa kita tidak menghantar orang-orang silat kita? Persatuan silat pun ramai malam tu. Ayahanda kita ramai, ayahanda lah, Abang Long lah sebagainya. Persatuan silat pun ramai, tuan-tuan guru kita pun ada. Taekwondo kita pun terror. Kenapa kita tak hantar ke Israel? Kita serang Israel habis-habisan. Supaya kita dapat mengalahkan mereka. Sekiranya kita kalah, tentulah Indonesia akan masuk, Thailand akan masuk, semua akan masuk. Maka dia kata, habis Israel dilanggar oleh orang-orang Nusantara ni, orang-orang Melayu ni. Dia kata, soalan dia bersemangat. Semua tepuk. Satu dewan tepuk. Dia tanya kat saya. Soalan tu khusus kat saya. Saya ketua pasukan, dia kata. Lepas tu, kenapa kita tak bawa anak-anak muda kita ni? Mari kita pergi. Sebab masa tu, saya dah bakar dia dengan syuhada ni. Saya dah cerita pasal syuhada, orang syahid begini kan. Saya dah cerita dah masa tu. Jadi soalan tu timbul. Anak muda kita bersemangat. Satu. Kenapa tak hantar? Kemudian yang kedua soalan dia. Macam mana kami nak jadi macam mana orang-orang yang syahid? Ini soalan ni menarik. Macam mana kami nak jadi macam abang-abang, ayah-ayah yang syahid di atas kapal? Saya tunjuk gambar dia orang. Yang meninggal dunia saya tunjuk gambar dia. Macam mana kami nak mencontohi mereka? Kami anak-anak muda di Johor. Masa tu di Johor lah. Kami anak-anak muda di Johor. Kan? Amat berhajatkan pada perjuangan. Kami mahu berjuang. Kami mahu mengikut macam abang-abang yang ada di atas pentas. Dan kami minta supaya abang-abang memimpin kami untuk misi yang akan datang. Supaya kami boleh sama-sama. Dan insya-Allah kami mahukan syahid fi sabilillah. Takbir semua. Allah Akbar, Allah Akbar. Semua yang rambut panjang, yang pakai mak rempit, semua takbir. Alhamdulillah. Semua takbir. Itu 2 soalan saya tak boleh lupa. Ada soalan lagi. Kan? Lepas tu saya minta saya jawab. Saya kata, nombor 1, dia kata, kenapa kita tak boleh hantar tentera kita? Tak boleh hantar pasukan silat kita. Kita ada kebal. Ada macam-macam lah. Boleh terbang naik pokok kelapa pun boleh. Macam-macam lah kita kata. Barang terbang pun ada kan. Kita lawan habislah. Habiskan Israel ni. Nombor 1. Dan sebenarnya kita nampak kuat tetapi kosong. Nampak kuat tetapi kosong. Macam mana boleh kosong? Kenapa saya kata kosong? Sebab saya kata, saya dah melihat dah wajah-wajah Israel. Komando, saya dah tengok dah wajah dia. Saya dah melihat dah askar-askar dia. Saya dah melihat dah polis-polis dia. Saya dah minta dah marine dia. Tentera laut dia. Saya dah melihat dah pasukan beruniform dia. Semasa kami nak keluar daripada kapal. Mavi Mamara nak dibawa ke tempat immigration dia. Kiri kanan kami ada dia berbaris. Dia punya tentera dia. Pas masa keluar tu dia berbaris. Kemudian kami diikat tangan, dibawa jalan keluar. Saya dah melihat dah wajah sorang-sorang, saya kata. Dan ketika saya lalu tu, saya mendengar maki hamun dia. Mereka ni supaya dia suruh duduk beratur di kiri kanan ni supaya memaki hamun. Saya kena maki teruk masa tu. Dia macam-macam lah, cakap orang putih, cakap Hebrew, cakap Arab pun ada. Kan? Dia maki. Saya tahu dia maki. Kan? Tapi saya kata, saya melihat wajah-wajah mereka. Walaupun mereka ramai ada senjata, tapi saya melihat, saya merasa hati-hati mereka kosong. Apabila saya lalu di hadapan askar-askar yang memaki hamun tu, saya kata sedikit pun saya tak rasa takut, sedikit pun saya tak rasa saya ni rendah dan dihina,
dicerca, dipanggil celaka lah, dipanggil macam-macam dipanggil. Dia kutuk, dia cela kita. Sikit pun saya tak rasa terguris. Dan rasa bersalah, rasa takut. Saya sikit tak terasa. Tapi saya rasa, engkau nantikan, engkau tunggu. Dalam hati saya lah, saya tak cakap kat lidah, hati. Engkau tunggu, wahai orang-orang Yahudi. Kami akan datang semula. Pada masa itu, kamu semua akan dicantas seorang-seorang. Dan saya merasakan pada masa itu, saya rasalah, saya tak tahu orang lain, tapi saya rasa, saya nak cerita, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Bukan saya nak sebut apa yang bagus, bukan saya bagus, bukan. Saya nak sebut sini, saya rasa, dan saya rasa yang lain pun sama juga. Kalau tuan-tuan berada di tempat saya pun, tuan-tuan akan rasa sama juga. Apa dia yang kita rasa? Yang kami rasa, yang saya rasa, khususnya saya rasa lah, yang lain saya tak tahu rasa apa. Dan saya rasa hati mereka kosong, tak ada apa-apa. Dan saya rasa kalau orang Islam datang bersama iman, bersama takwa, bersama pengisian Al-Quran dan zikrullah, saya yakin mereka akan tewas. Kosong. Sebab bila kita renung mereka, bila saya renung, saya jalan tu, saya tengok seorang tu. Mula-mula dia maki kita. Lepas tu dia pandang tempat lain. Dia takut. Bila kita renung dia balik, saya tengok mata dia, saya tengok. Saya bukan jalan tunduk, saya tengok atas. Bila dia maki tu, muka tengok tu, saya tengok sampai jalan, saya tengok mata masing-masing. Saya tengok dia punya hati dia, saya tengok dia punya badan dia, saya tengok mata dia. Mula-mula dia maki, lepas tu dia pandang tempat lain. Lepas tu dia tunduk. Saya tahu mereka tidak ada kekuatan. Jadi saya cakap pada malam itu pada anak-anak muda kita di Johor Bahru masa itu. Saya kata, tuan ada adik sekalian, alhamdulillah adik-adik semua datang, ramai, penuh dewan. Saya rasa 1,000 lebih, penuh dewan sampai keluar-keluar, dia pasang skrin. Dan kemudian saya kata, alhamdulillah adik-adik datang nak melihat kami. Kami yang dah kena serang, kena tangkap masuk penjara ni, mungkin nak dengar pengalaman. Alhamdulillah, satu semangat yang baik yang saya rasa sangat indah dan seronok pada masa itu. Tetapi saya yakin setelah saya melihat adik-adik sekalian, melihat diri kita, melihat orang Melayu kita, saya yakin kita juga tidak ada isi, kosong. Kita nak pergi dengan apa? Saya kata, nak bawa keris, nak bawa silat kita. Kita nak bawa kekuatan kita. Kita ramai bilangan. Kalau di Indonesia saja juta, ratus juta di Indonesia. Orang Islam. Ratus juta nak pergi. Nak bawa ramai. Tetapi saya kata, hari ini kita sama kita pun bergaduh. Masa tu pun dah ada bergaduh dah. Sekarang lagi teruk lah. Kita sama kita pecah. Nak pilih ketua bergaduh. Nak pilih ketua sampai sekarang bergaduh. Tak selesai-selesai. Kat Malaysia ni pun. Nak pilih Perdana Menteri. Tak selesai. Dah selesai, tak selesai lagi. Ada pula suara-suara lain. Nak pilih Perdana Menteri pun bergaduh. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan orang politik. Tapi nak sebut sini. Lemahnya kita. Berebut-rebut. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya pun cakap dengan dia. Kenapa saya kata kosong? Kerana tuan-tuan, puan-puan sekalian, adik-adik, anak-anak muda sekalian, adik-adik saya semua ni, saya kata kita nak berjuang. Tapi rokok yang kita hisap daripada Israel tu kita tak boleh buang. Rokok daripada Amerika yang kita hisap tak boleh buang. Jangankan kita nak buang Israel, rokok pun kita tak boleh buang, saya kata. Saya kata malam tu lah. Semua diam, tuan-tuan. Satu dewan diam. Saya kata, Quran yang kita kata, ada kumpulan namanya 30. Kumpulan 30, mana 30 juz. Digambarkan, ni namanya 30 sempena Al-Quran, ada 30 juz. 30. Nama kumpulan tu 30. Daripada kumpulan 30, berapa ramai yang dah hafal Quran? Berapa juz yang kamu dah hafal? Berapa juz yang kamu dah amal? Berapa juz yang kamu dah sebarkan kepada anak-anak muda yang lain? Saya kata, kita kosong. Jiwa kita kosong. Fikiran kita kosong daripada iman kepada Allah. Maka bagaimana kita mahu mengalahkan orang
yang ada kekuatan senjata. Sedangkan kita dengan Allah jauh. Tuan-tuan rahmati Allah, saya kata adik-adik sekalian, saya sangat sayang pada adik-adik sekalian. Maka sudah tentulah, saya berharap adik-adik sekalian dapat bangun, bangkit semula. Bangkit semula. Maka orang yang tanya tu, budak yang tanya tu, bangun. Dia kata, Tuan, bimbinglah kami. Kami akan ikut. Takbir. Allah Akbar. Allah semua. Takbir masa tu lah. Saya kalau boleh saya nak jumpa dengan dia. Tapi lepas tu tak jumpa lah. Hilang. Tak sempat nak jumpa. Masa makan tu hilang. Tak tahu. Mungkin dia dah balik agaknya. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Nombor satu, saya kata kenapa kita tak boleh nak menyerang Israel macam mana Israel menyerang kita? Israel boleh menyerang kita? Tak boleh. Kapal Mavi Marmara tu diserang. Tak ada orang boleh buat apa. Untouchable. 4 orang pegawai telah dinamakan sebagai yang bersalah. 4 orang telah dijatuhkan hukuman seumur hidup penjara. 4 orang pegawai tertinggi. Dan akan didakwa lagi lepas itu lagi ramai. Di mahkamah Turki. Saya pergi dalam perbicaraan itu. Saya sebagai saksi, salah seorang saksi. Saya pergi mana situ bersama kawan-kawan. Ada 2-3 orang kawan. Daripada sini, saya rasa 2 orang pergi. Lepas tu, bila kita dah jatuhkan hukum, tiba-tiba 2016, bebas semua. Bebas. Bagi 20 juta US dollar, habis. Tuduhan semua dia angkat. Tak ada apa salah. Habis. Tuan-tuan rahmatullah. Sebelum ni Israel, untouchable. Tidak boleh disentuh. Dan pada masa Mabi Warat juga tidak boleh disentuh. Sampai sekarang. Mai Aqsa ada membawa beberapa kes mengikut jalan undang-undang. Ada orang pertikaikan, kenapa kita ikut jalan undang-undang dunia ICC? Maka seolah-olah kita mengiktiraf Israel. Kita bukan iktiraf Israel. Tapi kita nak mendakwa Israel mengikut undang-undang dunia yang ada sekarang ini. Suka tak suka, Israel dah jadi negara. Kita kata kita tak iktiraf. Kita boleh cakaplah kita tak iktiraf. Memang kita tak iktiraf pun. Tapi macam mana kita nak mengenakan sesuatu ke atas Israel? Macam mana? Secara praktikalnya. Salah satunya mengenai undang-undang. Salah satu mengenai undang-undang. Undang-undang apa? Bukan undang-undang Israel. Undang-undang dunia ini yang sekarang ni. Kami hantar, kita kata tuduhan ke ICC. Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Hantar. Sampai sekarang tak boleh buat apa. Kes duduk atas gitu je. Adalah gitu ura-ura sikit tapi senyap balik. Dia untouchable, tak boleh disentuh. Maknanya kita guna semua medium. Semua medium. Medium NGO kita guna. Medium undang-undang. Nak masuk guna kapal tu, itu guna medium undang-undang tu. Bukan makna kita mengiktiraf Israel sebagai negara, tidak. Tapi kita menggunakan medium undang-undang. Dan kemudian bila dia melanggar undang-undang dunia, maka kita lawan dan kita dakwa. Dan alhamdulillah pendakwaan telah berjalan dan telah jatuh hukum. Hukum dah jatuh. Nak tangkap, tetapi Israel pandai dia gunakan dia punya politik pula. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita melihat bahasa Israel bukan bahasa undang-undang, bukan bahasa kemanusiaan. Bukan bahasa manusia, bukan bahasa lemah lembut, bukan bahasa kasar, tetapi bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Kamu telah melakukan kerosakan 2 kali. Kerosakan 2 kali dan selepas kerosakan yang kedua. Ini sekarang di kerosakan kedua ini, maka kamu akan dihancurkan. Ini bahasa Quran. Kalau dia nak kata ini teroris lah. Tapi ini Quran sebut, bukan saya sebut. Allah firman dalam Quran. Bahasa yang dipaham oleh Israel ialah bahasa menghancurkan, mengalahkan. Malahan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bila sebut tentang Yahudi ini, Zionis ini, Rasul menggunakan perkataan perang. La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi. Dia guna perkataan yuqatil, memerang ataupun membunuh orang-orang Yahudi. Hatta sehinggalah mereka lari balik pokok, balik batu. Pokok kata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah,
Mari sini, belakang aku ada Yahudi. Bunuh dia. Sampai peringkat macam ni, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Jadi sebenarnya kita dah guna dah semua bahasa. Kan, termasuklah bahasa dakwah. Dah guna dah bahasa dakwah. Dah guna dah bahasa yang lain. Tetapi dia bukan manusia yang berbahasa dengan bahasa manusia. Dia berbahasa dengan bahasa syaitan. Dia berbahasa dengan bahasa syaitan. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak kena rasa bahawa kita ada musuh. Kita ada musuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ila akhir ayat Allah gambarkan bagaimana kamu pasti jumpa di kalangan manusia asyaddan nas, yang manusia yang ganas, yang jahat, yang paling ketat, yang paling keras permusuhan kepada orang beriman itu al-yahud wallazina asyraku, dan mereka yang mensyirikkan Allah. Al-yahud ni jumhur ulama yang mengkaji, yang mentafsirkan di mutakhirin mengatakan itulah dimasukkan Zionis. Yahudi Zionis yang menentang kebaikan, kemanusiaan, menentang keamanan. Sebab itulah mana-mana manusia yang boleh berfikiran waras, tak kira Islam tak Islam, mereka tidak boleh menerima bahasa Israel sekarang. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah, pertama kita tak kuat, kita kosong. Kita ada khutbah. Tiap-tiap Jumaat ada khutbah. Ni sekarang baru tak ada khutbah. Sekarang ni COVID-19 baru tak ada khutbah. Sebelum ni ada khutbah. Khutbah Jumaat. Khutbah, ada kuliah, ada ceramah, ada. Tetapi kosong. Kita masih kosong lagi. Adalah berapa orang. Adalah ratus mungkin ribu. Tapi yang majoriti ni kosong. Kita ada buku-buku kitab-kitab. Berapa ramai yang baca kitab, baca buku. Kita ada Quran dan hadis. Berapa ramai yang hafal Quran, hafal hadis, amal Quran, amal hadis. Kita kosong. Tuan-tuan, saya cakap pada malam tu, adik-adik sekalian, kita bukan tak nak bawa adik-adik. Bukan tak nak bawa semua supaya kita pergi bersama-sama. Tapi belum masa. Kerana kita tidak bersedia. Persiapan kita nombor satu, akidah. Persiapan nombor satu, akidah. Kemudian kita persiapan nombor dua, kita dengan Allah, ibadah kita terjaga. Kemudian akhlak kita terjaga. Kita pergi berjuang atas dasar yang benar. Dasar iman, takwa, dasar yang benar. Pergi ke sana, baru boleh Allah bagi menang. Kalau kita berjuang atas dasar nasionalis, kita berjuang atas dasar sebab saya orang Arab, saya nak tolong Palestin sebab saya orang Arab, Allah tak bagi menang. Allah tak bagi menang. Kalau kita berjuang kerana kemanusiaan pun Allah tak bagi menang. Kita boleh tolong bagi makan. Tapi kena berjuang atas dasar iman wa taqwa. Iman, taqwa. Baru boleh menang. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Mavi Marmara satu flotila yang berasaskan kepada iman dan taqwa. Walaupun ada orang bukan Islam di atas kapal Mavi Marmara, tapi kepimpinannya, kita kata suasana yang ada adalah suasana al-iman wal-ukhuwah. Roh kasih sayangnya luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Sampai sekarang, alumni Mavi Marmara ni, dia jadi macam adik-beradik. Kalau jumpa ni macam adik-beradik. Sampai sekarang. Saya tak tahulah kawan-kawan lain. Tapi saya tengok daripada negara lain. Daripada Rusia. Bila jumpa Mavi Marmara, peluk. Sayang. Kenapa? Sama-sama duduk dalam susah. Sama-sama berdepan dengan musuh paling kuat sekali dalam dunia ni, iaitu Yahudi. Zionis. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang saya nak sebutkan. Pengisian. Yang kedua, soalan tu tanya, bimbing, kenapa tak bawa kami supaya kami boleh syahid? Tuan-tuan, saya sebut sini, pada malam ni saya nak sentuh yang syahid ni. Syahid ni, tuan-tuan, semua yang syahid tu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih. Yang daripada Malaysia ni pun tak layak nak syahid. Saya pun tak layak, tuan-tuan. Tak layak saya syahid. Kawan-kawan kita yang ada di Malaysia 20 orang semua tak syahid. Kena tembak, ada kena tembak. Halim Ridwan kena tembak kat kepala. Daripada Muslim Care. Pak Jamuluddin Yayasan Amal kena tembak. Ustaz Hasanuddin kena tembak. YB kita kena tembak juga. Tembak dengan peluru peluru gas, yang tembak gas tu.
Tapi tak mati. Kena ketuk. Dr. Syed Halim, salah seorang komando letak pistol dekat kepala Dr. Syed Halim. Letak kat kepala. Engkau suka Palestin? Engkau suka Palestin? Apa kata dia? Aku bukan suka Palestin saja, aku tolong Palestin. Maknanya apa? Dengan kata bahasa kita, engkau nak tembak, tembaklah. Engkau nak tembak, tembaklah. Tapi dia tak tembak, dia letak. Tak mati orang kita. Tak layak, tuan-tuan. Saya lah yang paling tak layak sekali. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka yang syahid? Malam ni kita ambil sikit pelajaran daripada apa yang kita tahu daripada kedudukan ini. Yang pertama, tuan-tuan rahmati Allah, nak sebut kat sini, di antara mereka yang mati itu saya nak sebut nama-nama mereka. Ibrahim Biljan, Çetin. Allahu Akbar. Nak sebut bahasa Turki ni susah. Dia punya C, dia ada lengkuk atas, lengkuk bawah semua. Susah saya nak sebut. Çetin. Yang saya tahu Çetin sebab dia kawan saya. Kawan baik saya jugalah Çetin ni. Daripada Viva Palestina. Konvoi darat lagi saya dah bersama dengan dia. Çetin Topoglu. Lebih kurang itu. Cengiz Songur. Fahri Yildiz. Cengiz Akyüz. Cevdet Kılıçkıran. Susah nak sebut. Ali Haydar Bengi. Bangi ke Bengi? Bengi. Necdet Yildirim. Yugur Suleymes. Susah, tuan-tuan. Furkan Dogan. Furkan Dogan ni senang sikit lah nak sebut. Sebab ayah dia saya kenal, Profesor Dogan. Sama belajar dengan saya ketika di New York dulu. Sama belajar. Sama universiti dengan bapaknya, Profesor Dogan sekarang. Profesor Dr. Dogan, dia merupakan salah seorang penasihat Erdogan. Erdogan, salah seorang penasihat bahagian ekonomi. Saya kenal dengan dia. Ni anak dia meninggal dunia. Baik. Kita tengok sebahagian. Saya akan cerita, nak cerita semua tak sempat. Saya cerita sebahagian. Tuan-tuan bayangkan kita. Kita kalau atas kapal, agaknya layak tak nak dipilih Allah untuk syahid? Syahid ni apa, tuan-tuan? Kita dah bincang dah tajuk syahid semalam kemarin. Kita dah bincang dah. Syahid ni, tuan-tuan, 7 benda Allah bagi kat dia. 7 benda Allah bagi kat dia. Orang syahid yang diterima oleh Allah. Syahid dunia wal akhirah. Mereka ni syahid dunia dan akhirat. Sebab apa? Mereka mati ditembak. Di medan perang. Walaupun pergi bukan nak lawan dengan dia. Tapi pergi tu sebagai nak ni. Yang pertama sekali, tuan-tuan. Mereka, titisan darah yang pertama, Allah akan ampunkan dosa dia. Titisan darah yang pertama, Allah ampunkan dosa dia. Syahid ni, semua dosa Allah ampunkan. Dalam setengah hadis menggambarkan, sekiranya mereka berhutang. Mereka nak bayar hutang, tapi tak sempat nak bayar. Mati dulu. Dia nak bayar. Kalau tak nak bayar tu masalah. Tapi kalau dia niat nak bayar, tapi tiba-tiba ajal mendatang dulu, ajalnya syahid. Allah akan bayarkan hutangnya di sana nanti. Tuan-tuan, satu, titisan darah yang pertama jatuh di atas bumi, Allah ampun semua dosa. Menyebabkan dia akan masuk syurga tanpa hisap. Ini rahmat Allah kepada orang syahid. Ini saya nak sebut syahid ni. Yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah akan buka. Allah akan buka. Dia akan melihat tempat dia akan pergi selepas mati. Maknanya dia tengah sakit sakarat tu, mau sakit tu, sakit macam-macam tu. Tiba-tiba Allah buka, dia tak nampak dah. Kawan-kawan dia tak nampak dah. Masa dekat-dekat mati dah, nak dekat-dekat meninggal tu, syahid tu. Tengah kemuncak sakit tu. Dia akan melihat, syurga, ke mana dia nak pergi. Digambarkan dalam hadis yang lain. Allah gambarkan, meninggal saja orang yang syahid fi sabilillah ini, rohnya akan diangkat oleh Allah dan kemudian akan dimasukkan dalam syurga sebagai burung-burung yang berwarna hijau yang akan duduk dalam syurga. Sementara nak tunggu kiamat, dia akan duduk kat syurga. Kita belum masuk syurga lagi, tuan-tuan. Orang syahid dah masuk syurga dah. Ini yang digambarkan, mereka hidup. Mereka hidup. Kemudian yang kedua. Yang ketiga, mereka selamat daripada azab kubur. Azab kubur selamat. Kemudian yang keempat, mereka selamat daripada, mereka aman. Aman ketika padang mahsyar. Padang mahsyar orang semua kelang kabut takut, dia aman. Dia tidak ada kerisauan, tak takut apa, aman. Dia berjalan, dia antara orang yang awal dihisap. Dia akan pergi berjalan macam green lane, laluan hijau dekat immigration. Laluan hijau kat custom tu. Lalu je, terus je.
Kemudian selepas itu dia akan hisap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimasukkan syurga tanpa hisap. Kemudian yang keenam, dia akan boleh memberi syafaat kepada 70 orang. 70 orang ahli keluarga. 70 orang keluarga ahli dia. Bagi syafaat maknanya 70 orang boleh masuk tanpa hisap. Sama dia masuk. Dia biiznillah dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Yang terakhir dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. 7. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, siapa yang syahid fi sabilillah, maka kesakitan dia hilang ketika syahid. Hilang. Ketika sakaratul maut tu dah tak sakit dah. Dah tak sakit. Dia dah dapat nikmat. Tuan-tuan rahmat Allah, ini yang menyebabkan sahabat-sahabat lu berebut-rebut untuk mendapatkan syahid fi sabilillah. Baik, saya cerita sikit apa sifat-sifat kawan-kawan kita, tuan-tuan. Sifat mereka banyak, tapi saya petik-petik sikitlah sebab masa pun tak banyak. Yang pertama sekali, tuan-tuan, Ibrahim Beljan. Saya berjumpa dengan anak dia, Ismail. Saya bertanya dengan dia, cerita sikit tentang ayah kamu. Cerita sikit tentang ayah kamu. Maka dia kata, ayah dia seorang yang sangat suka kepada kebaikan. Jiwa dia suka buat baik. Maksud buat baik ini suka tolong orang. Sehingga kawan-kawan digelar dia sebagai bapa kebaikan. Bapa kebaikan. Dia kalau balik kerja tu, dia akan singgah tengok mana orang yang boleh dibagi makan, mana orang yang boleh tolong. Ini Ibrahim Beljan. Anak dia menceritakan bagaimana dia sangat suka buat baik. Tiap-tiap hari mesti buat baik. Sampai peringkat kalau satu hari dia tak buat baik, dia tak boleh tidur malam. Ini manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Yang pertama, tuan-tuan, sifat orang nak mati syahid, yang saya nampak kawan-kawan ialah, antaranya ialah hati dia sentiasa nak tolong orang. Dia tak kedekut, dia tak bakhil. Jadi apabila dia telah mendapat peluang untuk pergi ke Gaza dengan flotilah Mavi Marmara, maka pada ketika itu keseronokan dia memuncak. Nampak pada wajah dia, bercahaya wajah dia. Ni anak dia cerita ni. Wajah bapa dia gembira luar biasa. Gembira luar biasa. Ketenangannya, kekuatannya, dia rasa seolah-olahnya itulah dia nikmat yang paling besar. Dan betul sungguh nikmat paling besar. Maka kata Ismail kepada saya, dia kata ketika bapa dia nak pergi, bapa dia sebut salam anak dia seorang-seorang, sungguh-sungguh dengan isteri, dengan keluarga dia, salam semua. Dia jumpa semua keluarga dia. Dia jumpa, dia minta maaf, dia salam, dia kata, apa dia cakap? Dia kata, dia tak nak balik. Dia tak nak balik, dia kata. Aku pergi sana, aku takkan balik dah. Aku akan duduk di sana, dia kata. Aku takkan balik dah. Tuan-tuan, anak-anak dia, keluarga dia ingat, mungkin dia tak nak balik sebab dia kata sana banyak orang susah. Jadi maknanya dia tolong orang sehari, jadi lambatlah balik macam tu. Suka tolong orang. Tuan-tuan, rupanya memang betul dia tak balik. Dia antara orang yang syahid ditembak. Ibrahim Beljan adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk syahid di atas kapal. Kenapa syahid, tuan-tuan? Kerana memang hati dia suka tolong orang. Suka tolong orang. Ini sifat orang yang Allah pilih, tuan. Yang kedua, tuan-tuan, kawan saya Cetin. Saya tak boleh lupa wajah dia sampai sekarang. Wajah pada hari petang sebelum dia kena tembak. Saya ingat lagi, saya di bawah di belakang bersama dengan dia dan beberapa orang. Masa tu dia sedang memancing. Kami dah duduk dekat laut beberapa hari, dia pancing. Saya tengok, saya duduk sebelah dia. Saya kata, kau buat apa? Dia ni tak pandai cakap orang putih. Dia orang Turki, tak pandai cakap orang putih. Tapi dia belajar sikit-sikit nak boleh cakap dengan orang, dengan kawan-kawan daripada luar negara. Daripada salah saya lah. Dia kata, fishing. Dia kata, fishing. Today I will fish. I am fishing. Dia kata. Kemudian saya kata, how big did you catch the fish? Berapa besar kamu dapat ikan? Kabir, besar. Kan?
Saghir, kecil. Dia gelak. Dia pun tunjuk kat saya ikan yang dia dapat. Ikan tu dah nak mati dah, separuh nyawa. Kecil je, besar ni. Saya pun gelak dengan kawan. Saya kata apa, besar ni, nak makan pun tak boleh. Nak sembelih pun tak boleh. Saya gurau ke dia lah. Nak potong pun tak. Saya potong habis. Saya kata. Ini ikan bilis. Dah lah ikan bilis. Separuh mati. Kata. Tak fresh. Dia kata. Semua gelak. Dia pun gelak. Lepas tu dia kata. InsyaAllah. Tonight. Dia kata. Tonight. I will get bigger fish. Tuan-tuan. Ni kata-kata doa-doa orang yang soleh ni. Mustajab. Malam betul-betul dia dapat hasil. Hasil yang besar. Dia syahid fi sabilillah, tuan-tuan. Malam tu. Malam tu dia kena tembak. Dia kena tembak. Macam mana dia kena tembak, tuan-tuan? Cetin ni seorang bangsawan, seorang keturunan yang agak berada lah, yang kaya juga. Orang yang ada nama lah, ada nama. Dia ni Naib Johan Taekwondo Dunia. Naib Johan Taekwondo Dunia. Masa ketika kami dalam land convoy awal tahun itu, pada tahun 2000 Januari itu, dan Disember 2009. Saya bersama dengan dia, dia cerita, dia kata number 2 Taekwondo, World Taekwondo and champion dia kata. Saya kata, wah betul ke? Badan dia memang besar. Badan dia besar. Betul ke kau ni champion? You want proof? Dia kata. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, saya patutnya champion. Tetapi lawan di Mesir. Jadi, judge di Mesir berat sebelah. Jadi, dia bagi orang Mesir Johan. Dia kalah. Dia naib Johan. Rupanya champion, world champion ni rupanya orang Arab, tuan-tuan, orang Turki, bukan orang taekwondo Korea ke apa, bukan, kalah tu. Tuan-tuan rahmati Allah Taala, badan dia besar. Seorang yang sangat tawaduk. Saya ingat ketika kami menunggu kapal, sementara nak naik kapal di Antalya. Kami tengah duduk-duduk berbual-bual. Biasalah kita duduk kat lantai. Duduk di lantai berbual-bual, dengan berbual-bual borak-borak lah. Dia datang, dia tengok, brother, what are you doing? We are discussing. Kan, cakap macam itulah. Dia kata, this is dirty place, dia kata. It's okay. Kita biasalah NGO, bukannya VVIP kan. NGO duduk atas lantai ni biasalah. Kan, kalau VVIP tu lain lah kan. Kita NGO. Pergi pun bukan ada gaji pun kan. Jadi nak duduk dekat tempat yang mahal. Hotel 5 star, 7 star, mana ada kan. Tidur pun kat surau je kalau boleh. Tuan-tuan, dia datang lagi sekali. Sebelah kiri ni dia bawa macam kain. Macam kertas lah. Kain kertas gitu. Sebelah kanannya dia bawa satu dulang air. Air teh. Teh yang Turki tu, kecil-kecil tu. Yang gelas kecil tu. Dia letak teh tu sebelah. Dia kata, brother, wait. Dia pun pergi kat depan kami. Dia gosok. Dia bersihkan. Kami duduk tu. Tengah berbual. Dia bersih. Dia lap bersih. Dia ambil sampah-sampah sekitar. Kemudian selepas tu dia bagi teh seorang satu. Okay, now you discuss. Tuan-tuan, kita tengok kawan-kawan kita bincang-bincang. Ada pernah kita terfikir nak bagi keselesaan pada dia? Pernah terfikir tak? Kawan-kawan kita sama-sama kita? Tak ada, tuan-tuan. Alah, dia pun sama mengaku juga. Kan, duduk atas lantai juga. Dia tak, tuan-tuan. Tawaduk dia, rendah diri dia. Dia pergi bersihkan tempat kami tengah duduk tu. Dia buang sampah-sampah. Kemudian dia bagi teh seorang segelas. Ini Cetin, tuan-tuan. Seorang bangsawan. Kalau di Turki dia terkenal. Dia Naib Johan Taekwondo Dunia. Seorang yang cukup rendah diri. Seorang yang cukup baik hati. Diceritakan oleh isteri dia, tuan-tuan. Isteri dia ada bersama di atas kapal. Dia kata Cetin ni, dia kata baiknya Cetin ni. Badan dia besar, tuan-tuan. Besar. Saya kata dua kali ganda saya lah. Badan dia tough, besar. Macam body besar, tunggu, tinggi. Dia kata, walaupun badan nampak kasar, besar. Tapi hati dia lembut, hatinya baik hati. Baiknya hati ni, tuan-tuan. Sampai kalau dia pergi ke satu tempat, burung-burung boleh datang dekat dengan dia. Dia pegang macam ini tangan dia, letak macam ini, letak makanan kat tangan dia. Dia letak gini, dia panggil, burung datang makan, tuan-tuan. Ini orang baik hatinya, aura tu sampai peringkat binatang pun rasa hatinya jinak dengan orang yang baik hati. Kita, tuan-tuan,
Kan, bukan kata burung, kucing pun kita tendang, tuan. Semut kita bunuh. Ini sifat orang yang dipilih syahid fi sabilillah. Sehingga ketika dia nak meninggal dunia, tuan-tuan, diceritakan oleh kawan-kawan ketika nak ditanam. Jenazah nak ditanam. Maka pada ketika itu, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, digambarkan oleh kawan-kawan yang ada, dia kata masa dia nak tanam, burung-burung terbang keliling, mengelilingi, mengiringi jenazah dia. Mengelilingi jenazah dia, tuan-tuan. Ikut abang ke atas. Seolah-olah burung-burung turut bersedih dengan pemergian dia. Macam mana dia meninggal, tuan-tuan? Dia ni ketua keselamatan dalam kapal. Dalam kapal Mavi Marah, dia ketua keselamatan. Maksudnya dia yang jaga bagian operasional keselamatan. Ketika kawan-kawan dah mula kena tembak, badan dia selamat, dia kat bawah lagi. Ketika kawan-kawan dah mula kena tembak, dia seorang yang berani, tuan-tuan. Dia pergi ambil seorang-seorang kawan yang cedera tu, dia angkat seorang-seorang bawa masuk ke dalam. Dia angkat seorang-seorang. Sama ada kawan yang cedera atau kawan yang meninggal, yang tu jatuh, dia angkat seorang-seorang. Dalam keadaan peluru datang, dia berani ambil. Badan dia besar, dia kuat, dia boleh angkat. Seorang-seorang dia angkat. Sehinggalah dia ditembak. Ini diceritakan oleh kawan-kawan yang dekat dengan dia. Kami masa tu di tempat lain. Dia duduk di bahagian lain. Tapi dia cerita kepada kawan-kawan. Dia mati ketika dia tolong nak angkat orang. Ketika tu sniper tembak dia tepat di belakang. Dan akhirnya dia jatuh. Jatuh terdiam. Tulang belakang dia dah kena. Kemudian isteri dia juga seorang taekwondo juga. Johan taekwondo juga. Jadi isteri dia cek mana suami dia. Semua orang kata tadi ada kat sini. Cari-cari rupanya dia dah terbaring dah kat situ. Isteri dia terus pergi ke dia, nak angkat dah tak larat, badan dia besar. Isteri dia pun taruh kepalanya di atas peha dia dan dia kata, bagaimana kamu, bagaimana aku baik. Dia dah tak boleh nak cakap sangat aku baik. Kemudian dia kata, aku baca Yasin pada suami aku baca Fatihah pada suami aku baca, dia mendengar dengan keadaan tenang. Dan kemudian dia panggil aku pun dekatkan telinga aku pada dia. Dia pun berkata, jaga anak kita, pastikan anak kita teruskan perjuangan. Dia mati bukan hanya setakat sebut nama Allah. Dia mati dalam keadaan minta isteri tolong jaga anak dia betul-betul supaya anaknya jadi pejuang macam dia. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, anak dia, Masya Allah, sampai sekarang masih bekerja bersama-sama dengan pejuang-pejuang yang ada di Turki. Membantu kemanusiaan, membantu kerja-kerja kebaikan. Dan anak dia juga Johan, martial art, free fighting. Bukan taekwondo, yang free fighting tu. Johan. Pernah Johan dunia ke tak silap saya. Anak dia punya kekuatan lebih kurang dia juga. Tapi anak dia kecil sikit. Saya dah jumpa anak dia. Tuan-tuan rahmat Allah, itulah orang yang suka tolong orang. Allah pilih. Kemudian seorang lagi namanya Cengiz Akyus. Seorang yang sentiasa bila manusia bersamanya cepat mesra dengan manusia. Dia cepat mesra dengan orang. Dia ceritakan oleh anak saudara dia. Anak saudara dia cerita. Kata anak saudaranya, dia ni antara pakcik dia yang paling dia sayang. Pakcik dia yang akan mendamaikan kalau ada pergaduhan, permusuhan. Dia akan jadi pendamai. Apabila dia berjumpa dengan mana-mana orang, dia akan boleh bermesra, bercepat mesra. Orang cepat suka dia. Dia seorang yang pandai mengambil hati. Dan dia suka membantu, sangat kuat membantu manusia yang lain. Dia suka tolong orang juga. Suka tolong orang ni besar sifatnya, tuan-tuan. Pada awalnya dia tidak terpilih untuk naik atas kapal Mavi Marmara. Dia berusaha keras. Dia buat macam-macam. Dia doa, dia solat, dia tolong orang, dia buat ni, dia jumpa ni. Akhirnya Allah izin dia dapat pergi. Dia kata punya suka, pakcik dia tu punya suka. Dan dia ada anak perempuan seorang, kecil anak dia. Anak rapat dengan anak perempuan dia. Kecil anak dia mungkin dalam sekolah rendah gitulah. Tak sampai sekolah darjah 1 gitulah lebih kurang. Saya pun tak tahu umur ni yang sebenar anak dia. Akhirnya tuan-tuan, Allah izin, Allah pilih dia. Pilih dia untuk syahid juga. Untuk dia syahid juga. Walaupun dia mula-mula tak terpilih, tapi akhirnya dia dipilih. Rupanya bukan saja Allah pilih dia naik Mavi Marmara,
Tetapi Allah pilih juga untuk termasuk dalam 10 orang yang syahid fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah terima amalan dia masuk syurga tanpa hisab. Kemudian seorang lagi namanya Chef Dad, tuan-tuan. Chef Dad ni seorang yang kalau tuan-tuan tengok gambar buku saya, ada seorang kena tembak antara dua kening. Antara dua kening ni dia tembak betul-betul kat tengah ni. Tepat. Dan ketika peluru masuk ke sini, kemudian dia keluar seperti macam ni lah, penumbuk ni, besar di belakang ni. Dicerita oleh kawan saya Usama daripada UK. Dia kata ketika dia menolong doktor untuk nak merawat tadi, dia kata dia pegang kepala sebab kepala dia dah berdarah di belakang. Dia pegang, tiba-tiba dia kata dia rasa otaknya dah keluar. Otaknya dah keluar. Ketika itu dia masih hidup lagi. Kurang lebih 15 minit dia bertahan. Nyawanya bertahan. Ketika dia tembak 15 minit dia bertahan. Dia masih kuat. Dia nak bangun, tuan-tuan. Dia dah kena tembak, dia nak bangun. Dia kata, aku nak tengok ke atas, aku nak tolong kawan-kawan. Kawan-kawan kita teruk kena atas tu. Aku nak tolong. Dia dah dibawa ke bawah. Kawan-kawan kita lagi. Dengan akhirnya kemudian selepas itu Allah izin dia meninggal dunia. Siapa dia Chef Dad ni? Dia ni adalah ketua media. Di Mabi Maimara, dia ketua media. Dan dia telah ditembak tepat antara dua kening. Dan dia antara orang yang banyak melakukan kerja-kerja membantu dakwah dan pendidikan anak-anak di Afrika. Banyak sekolah-sekolah dibuka. Dia bantu buka bersama dengan IHH. Banyak dia bantu. Dia membuka sekolah-sekolah pendidikan. Dan begitu juga kita kata dakwah di sebelah Afrika. Banyak anak-anak dibantu. Ini orang yang mengorbankan diri dia untuk dakwah kepada anak-anak tuan di Afrika. Dia sebanyak pergi ke sebelah sana. Ini orang inilah yang dipilih. Sekali lagi tuan-tuan, sifat utama kawan-kawan yang syahid ni yang saya dapati, mereka yang suka tolong orang. Suka tolong orang. Kemudian seorang lagi namanya Ali Haidar Benji. Ali Haidar Benji. Ejaan dia B-E-N-G-I. Tapi saya sebut Benji. Betul tak betul? Wallahu alam. Ni orang Turki punya. Dia ni tuan-tuan, macam mana keadaan dia? Dia antara orang yang awal ditembak. Digambarkan dia antara orang yang awal ditembak. Yang awal syahid. Dan dia ditembak, kemungkinan besar kerana wajah dia menyerupai Bulan Yildirim, ketua pasukan. Daripada jauh nampak macam gitu. Seperti dia kurus sikit. Bulan gemuk sikit, dia kurus sikit. Tapi jambang dia lebih kurang. Jambang dia lebih kurang. Kemudian dia ni adalah seorang yang hidup bersama dakwah. Dia hidup bersama dakwah. Dia hidup bersama tarbiyah Islam. Seorang yang punya fikrah Islam, kefahaman Islam yang amat baik. Alhamdulillah. Antara ramai-ramai ni, dia antara orang yang mempunyai fikrah Islam yang baik. Hidup bersama dakwah dan tarbiyah. Sentiasa berkorban untuk kerja-kerja dakwah. Sentiasa banyak berkorban untuk kerja-kerja dakwah fisabilillah. Seorang yang menghafal Quran dan sentiasa hidup bersama tahajud. Ketika kami berada di Antalya, di selatan Turki, sebelum belayar, kami duduk di stadium. Di stadium tu kita jadikan sebagai tempat kita menginap sementara. Bukan duduk di hotel, tuan-tuan, di stadiumnya. Stadium tertutup. Jadi stadium tu kita bentang, kita banyak amparan apa semua, baringlah kat situ. Duduklah kita selama 2-3 hari. 2 hari lebih kurang. Selama 2 hari lebih kurang. Dan kemudian kita duduk di situ. Jadi sepanjang hari itu, sepanjang masa tu, kalau malam-malam ni tuan-tuan, kalau bila tengok siapa semayang malam, Ali Haidar orangnya. Kalau dia baca Quran, walaupun dia baca perlahan, orang yang ada sekitar, yang dengar bacaan Quran dia tu, tak selesa nak tidur tuan-tuan. Bukan tak selesa sebab bising, tak. Termotivasi untuk bangun malam dan tahajud bersama dia. Bacaan Quran dia. Apabila saya melihat majlis-majlis ilmu dibuat oleh salah seorangnya ialah setiausaha kepada Dr. Yusuf Qardawi pun ada wakil, salah seorang. Berada bersama-sama, bila mereka buat majlis-majlis halaqah-halaqah Quran dan halaqah ilmu bersama-sama mereka tu, dia antara orang yang duduk paling depan sekali. Dia amat berminat dengan majlis-majlis ilmu.
Seorang yang hidup bersama dakwah, seorang yang hidup bersama tarbiyah Islam, meningkatkan diri dia. Seorang yang hidup bersama halaqah-halaqah Quran, majlis-majlis ilmu, yang sanggup berkorban, kerja-kerja dakwah, melaksanakan kerja dakwah, kerja-kerja tarbiyah. Dan akhirnya dia telah dipilih oleh Allah antara orang yang awal ditembak oleh Israel. Terpilih, tuan-tuan. Ini Ali Haidar. Orang yang dekat dengan Quran. Orang yang dekat dengan kerja-kerja dakwah. Walaupun dia seorang yang lemah lembut, seorang yang cukup halus, tetapi dia telah dipilih oleh Allah. Walaupun maknanya dia ni bukannya orang kasar lah. Orang kasar nampak patutnya orang kasar yang kena tembak dulu. Dia orang yang halus, orang yang mesra dengan orang. Ini Ali Haidar. Ini pemilihan Allah. Allah pilih dia, tuan-tuan. Sebab dia dekat dengan Quran, dekat dengan dakwah, dekat dengan kerja-kerja tarbiyah. Kemudian seorang lagi, tuan-tuan, disebut sini Najdat Yildirim. Siapa Najdat Yildirim ini? Saya minta maaf, saya tak boleh nak tunjuk gambar-gambar mereka. Tapi saya dah tunjuk tadi gambar. Sekejap lagi saya tunjuk sekali lagi gambar-gambar mereka yang syahid, tuan-tuan. Najdat ini, saya tunjuklah. Ini gambar-gambar mereka, tuan-tuan. Nampak tak? Najdat yang tengah-tengah ni. Ni Ali Haidar. Ni Ali Haidar. Ni Ali Haidar, ini Ibrahim Biljan. Baik. Yang dengan anak ni Jenghis tadi. Tuan-tuan, Najdat Yildirim, saya tak boleh lupa dia, terutamanya apabila lepas dia meninggal dunia. Saya bersama dengan Presiden Halwan begitu, saya diminta bawa. Alhamdulillah, saya bersama dengan Dr. Abdullah Sudin. Saya bawa dia pergi ke Turki masa itu, bersama-sama kami berdua untuk bertemu dengan IHH, kepimpinan dia. Dan saya diminta supaya kalau boleh kami nak ziarah keluarga. Ini cerita keluarga pula. Ini daripada isteri dia. Dan pada masa itu, kami pergi ziarah dia. Agak jauh jugalah rumah dia daripada pejabat di Istanbul. Kami sampai ke rumah dia. Tuan-tuan, apa yang saya tak boleh lupa, bila isteri dia bercerita tentang dia. Najdat ni muda lagi, tuan-tuan, 20-an. Apa isteri dia kata? Dia kata ketika Allah SWT, ketika dia terpilih untuk naik Mavi Mawar, sebab dia bekerja dengan IHH secara volunteer, sukarelawan, tapi dia dibayarlah allowance sikit, bukanlah gaji besar, tak, allowance. Dia kerja macam sukarela tapi dia bayarlah allowance. Ketika dia terpilih untuk naik atas Mavi Marmara, aku mendengar, dia kata isteri dia, aku mendengar berita daripada Israel menyatakan bahawa Israel akan menyerang konvoi ataupun flotila Mavi Marmara. Kemudian Netanyahu telah menyatakan bahawa mereka akan menyerang dan mungkin akan menangkap semua tu, masuk penjara, tak tahu keluar bila. Dan kemungkinan akan ditembak, mungkin akan mati. Maka aku bercakap dengan suami aku, Najdat. Dia kata apa, tuan-tuan? Maka dia kata kepada Najdat, dia kata, wahai suamiku, sesungguhnya aku dah dengar dah dalam berita, Israel kata dia akan kepung, dia akan serang, dia akan tangkap, dia akan bunuh. Siapa yang melawan, dia akan bunuh. Mungkin dia akan tembak pun mati. Tak payah pergilah, dia kata. Anak kita kecil lagi. Kemudian kita pun tumpang rumah orang. Bukan ada duit, miskin. Dan dia tak bekerja. Isterinya tak bekerja. Dia harapkan Najdat ni lah. Kalau kamu kena tangkap, macam mana kita nak hidup, kata isteri dia. Kalau kamu mati, macam mana kami nak teruskan kehidupan kami? Anak kita kecil lagi anak dia. Apa kata Najdat? Ni tuan-tuan dengar ni. Ni orang yang telah memilih Allah. Orang yang telah memilih Allah dan membantu agamanya melebihi dirinya sendiri. Walaupun manusia baru muda lah, 20-an. Katalah dekat-dekat 30-an. Apa dia kata? Wahai isteriku, lebih kurang inilah bahasa kita. Sekiranya aku diberi pilihan untuk mati di jalan raya aksiden, mati di rumah kerana sakit jantung, ataupun mati di mana-mana sahaja di Turki ini, aku lebih reda untuk mati ketika tolong saudara aku di Gaza.
nak bebaskan Palestin, nak bebaskan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kalau aku diberi pilihan, dia kata, aku lebih rela mati ketika aku tolong orang, ketika aku bantu Baitul Maqdis. Maka isteri dia diam. Tak boleh cakap apa lah. Suami dia cakap macam itu. Kemudian, tuan-tuan, yang saya tak lupa, apabila dia kata, ketika dia nak menaik kapal, isteri dia ikut, keluarga dia ikut sampai nak naik kapal. Ketika dia naik kapal, dia kata sebelum naik kapal tu, dia peluk semua sekali, anak dia, isteri dia, mak ayah dia semua, kawan keluarga dia semua. Kemudian dia angkat tangan, dia doa, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ni doa dia. Apa doa dia, tuan-tuan? Ini isteri dia cerita. Ya Allah, hari ini aku tinggalkan keluarga aku pada Engkau. Hari ini aku tinggalkan keluarga aku pada Engkau. Ya Allah, peliharalah mereka. Ya Allah, peliharalah mereka. Tuan-tuan, Allah izin dia balik naik atas kapal. Tak balik dah, balik sebagai mayat. Habis. Maka saya nak cerita sini. Orang yang telah memilih Allah. Orang yang telah memilih Allah dalam hidup dia. Yang telah memilih dakwah dalam hidup dia. Membantu sahabat-sahabat dalam hidup dia. Allah pilih dia, tuan-tuan. Maka setelah dia syahid, keluarga dia, isteri dia dan anak dia tak ada rumah. Orang bagi rumah pada dia, tuan-tuan. Daripada tompang hidup dengan kakak dia, tompang hidup. Bukan sewa, tompang. Allah bagi rumah pada dia, isteri dengan anak dia. Kemudian ada company, ada organisasi yang memberi duit, makan, minum, kesihatan, segala keperluan bulanan. Tiap-tiap bulan ada yang bagi lebih lagi daripada gaji yang dia dapat daripada allowance dia. Tiap-tiap bulan. Sampai mati, tuan-tuan. Company yang bagi tu, company ada bukan satu, ada beberapa company, termasuk organisasi ni. Zakat lah apa sebagainya. Sampai mati. Dia akan tanggung isteri dan anak tadi. Kemudian tu anak tadi belajar. Ada company yang taja biaya pembiayaan pelajaran dia sampai masuk universiti. Sampai dia kerja, malahan company tu akan ambil anak dia sebagai pekerja dia. Kalau anak dia nak. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Apabila dia minta pada Allah, dia serahkan diri dia, keluarga dia pada Allah. Ya Allah, hari ini aku tinggalkan keluarga aku pada Engkau. Engkau peliharalah mereka. Maka Allah pelihara. Allah pelihara. Sampai sekarang, hidup mereka tidak mengemis. Tidak mengemis. Masa kami ada bawa sedikit sumbangan, saya minta abang Dr. Abdullah Sudin sampaikan pada masa itu pada keluarga. Dan kemudian saya minta account dia, account number dia. Saya minta account number dia untuk nak, kalau katakan ada kawan-kawan kita nak sedekah pada syuhada di Turki ni, boleh bagilah ke dia kan. Kita dah kenal dia, senanglah kan. Dia tak nak bagi account number dia, tuan-tuan. Isteri dia ni tak nak bagi. Dia kata kalau nak bagi duit, nak bagi sumbangan, bagilah ke IHH, bagilah ke NGO dia. Supaya NGO dia bila dapat duit, dia akan bagi secara sama rata kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Kepada yang memerlukan. Bukan pada dia, pada sana. Ini tuan-tuan. Isteri-isteri orang yang syuhada ini, keluarga mereka, anak-anak mereka, bukan sahaja Allah pelihara kehidupan mereka di dunia ini. Hidup dia dah selesai dah. Dari sudut makan, minum, kesihatan, dari sudut pelajaran anak-anak, semua selesai. Tempat tinggal, rumah pun lebih besar. Rumah pun dah ada. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Allah pelihara juga kemuliaan mereka. Mereka tidak meminta-minta dengan orang. Mulia mereka tidak meminta-minta dengan orang. Mereka ahli syurga, tuan-tuan. Ini saya nak sebut. Bukan sahaja suaminya dapat syahid. Tetapi keluarganya juga mendapat kemuliaan. Keluarga mendapat kemuliaan. Kenapa? Kerana mereka telah pilih Allah. Dalam hidup mereka pilih Allah. Bukan mereka pilih dunia.
Bukan mereka pilih diri mereka sendiri. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, yang terakhir saya nak cerita sini. Ada lagi tapi saya cukup dekat ni. Saya nak cerita yang terakhir, Furqan. Furqan Dogan, tuan-tuan. Umurnya kurang lebih 19 tahun. Yang paling muda. Tengok. Ni gambar dia. Gambar dia ni, yang ni. Furqan Dogan. Ini. Furqan Dogan ni, tuan-tuan. Umur baru 19 tahun. Saya tak perasan dia ni. Sehinggalah bila dia dah syahid, dah meninggal dunia. Dan saya melihat ayah dia. Ayah dia diwawancara oleh pemberita. Pemberita wawancara ayah dia. Dan kemudian saya, pertama kali saya tengok dari jauh, saya perasan tak perasan. Tapi lepas tu saya tahu, ini Dr. Dogan ini sama belajar dengan saya. Saya pun pergi kat dia, saya peluk dia. Dia kata, Nur Azman daripada Malaysia, dia pun peluk. Dia ingat lagi, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, Furqan ni budak paling baik di dunia, dia kata. Dia cerita. Dia ayah dia sendiri cerita. Bila dia tanya oleh wawancara, ceritakan sikit tentang sifat-sifat anak kamu. Bagaimana? Dia kata dalam perbicaraan di mahkamah, dia antara orang yang pertama testify. Sebab Furqan ni, sebab dia ni respected. Respected juga. Seorang yang respected. Antara penasihat-penasihat juga kepada Perdana Menteri. Pada masa itu dia Prime Minister lah. Erdogan. Dia kata apa? Dia kata anak saya tak pernah angkat tangan pukul orang. Tak pernah bergaduh dengan orang. Anak dia ni. Daripada kecil sampai besar tak pernah bergaduh. Tak pernah pukul orang. Tak pernah. Tak pernah cerca orang. Tak pernah. Anak dia ni. Seorang pemuda yang saleh. Selalu duduk kat masjid. Yang cerdik. Di antara pelajar-pelajar cerdik. Dia ada 2 citizen. Ada 2 kerajaan. US pasal dia lahir di Amerika. Di New York dapat kerajaan US. Dan rakyat Turki juga. Dia kata dia dah masa tu dia cuti. Cuti macam kita kata cuti SPM lah kalau kita kat sini. Kemudian lepas tu dia akan menunggu untuk masuk ke universiti. Keputusan dia terbaik. Antara yang terbaik dalam top student di Amerika. Dia mungkin akan buat medik. Dengar kata begitu. Kemudian dia kata, anak saya tak pernah pukul orang. Kalau bercakap dengan orang lemah lembut. Kalau dengan orang tua, hormat orang tua. Sentiasa buat baik. Sentiasa solat. Kenapa Yahudi bunuh dia? Kenapa Israel bunuh dia? Tuan-tuan, saya nak cuba tengok statement daripada doktor yang menyatakan tentang bagaimana dia dibunuh, tuan. Dah terlepas, tak jumpa pula. Macam mana dia dibunuh, tuan, Furqan ni? Dia ni asalnya antara orang yang tak dibenarkan ni atas. Masa mula-mula tak dibenarkan sebab dia budak-budak. Dia ke 19 tahun. Kita tak nak provokasi. Akhirnya dia menangis. Dia kata, tolonglah. Saya datang bukan nak duduk. Saya nak tolong. Akhirnya dia pun naik atas. Dia bagi naik atas lah. Dia ditembak, tuan-tuan, 5 butir peluru. 5 butir peluru. 3 daripada 5 butir itu ditembak dengan jarak 45 cm. 45 cm. Dengan jarak 45 cm. Dekat tembak di kepala. Dia tembak di kepala, di badan, di dada. Ketika itu, tuan-tuan, saya nak sebut ni, orang muda ni. Dalam keadaan sakaratul maut, mula-mula dia tembak, jatuh. Kemudian kawan-kawan cerita. Mendengar dia meminta air. Mula-mula bila kena tembak, darah banyak keluar, memancut keluar. Kemudian dia haus. Dia pun kata, tolong berikan aku air. Aku nak air. Air, disebut air. Kawan-kawan yang ada di tepi, di sebelah dalam, di tepi dinding tu, nak keluar, nak ambil dia. Nak ambil, dia punya, dia lah yang dah cedera ni kan. Dia nak ambil, sniper tembak. Tak boleh ambil. Jadi terpaksa tinggal sekejap. Bila nak ambil, sniper tembak. Jadi akhirnya dengar dia cakap, tuan. Apa dia cakap? Dia kata, mula-mula kata nak air, haus, air.
Tak sampai tak lama lepas tu, dalam beberapa saat lebih kurang kita lepas tu, dia kata, ya Allah, ya Allah, terimalah syahid aku, 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 ya Allah. Dia dah ulang-ulang. Dia bukan sebut nama Allah sahaja, tuan-tuan. Dia minta Allah terimalah syahid dia, terimalah syahid dia. Kawan-kawan yang dengar kat tebing, tepi pintu, dekat dalam, bahagian dalam ni, nak dengar dia cakap, tapi nak pergi ambil tak boleh sebab sniper duk tembak. Menangis. Tak boleh nak selamatkan. Ya Allah, terimalah syahid aku, ya Allah, terimalah syahid aku, ya Allah, terimalah syahid aku, ya Allah. Datang 2 orang komando. Dengan jarak dekat 45 cm tersebut, dia tembak lagi 3 biji di kepala dia. Dia tembak, dia pijak. Tak bagi bercakap, akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan berdoa. Ini salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk syahid fi sabilillah, orang muda, umur 19 tahun. Tapi hati dia, jiwa dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya, jiwanya bersama-sama dengan kebaikan, kemanusiaan. Dia minta izin dengan Profesor Dogan. Dia minta izin, dia kata apa? Ayah kata, saya dapat tahu ada rombongan nak pergi ke Gaza naik kapal Mavi Marmara dan rombongan flotilla. Dia kata, saya nak minta izin untuk saya naik kapal nak pergi ke Gaza sebab dia tengah cuti. Betul, ayah dia kata, bukankah kamu boleh lepas peksa, exam penat, berehatlah. Tu naik pergi kapal tu susah kan, maknanya payah, nanti nak perjalanan penat sebagainya, nanti kamu nak sambung belajar universiti. Dia kata, kalau saya dah sambung belajar universiti susah, nanti saya nak pergi Gaza, Palestin susah. Inilah masanya. Saya sangat-sangat bercita-cita nak tolong Palestin daripada dulu lagi. Inilah masanya. Dia minta izin kat bapak dia. Nangis-nangis. Akhirnya bapak dia kata, tak apalah, pergilah. Rupanya itulah kan, pembergian yang terakhir yang dia jumpa. Bapak dia jumpa dia. Kan? Akhirnya bapak dia kata, kan, kenapalah kejam sangat wahai Israel. Kamu tembak anak aku dengan 5 butir peluru. Dengan jarak dekat, padahal dia tak melawan. Dia kata dia tak pernah angkat tangan nak pukul orang. Tak pernah anak dia angkat tangan nak pukul orang. Tak pernah, dia kata. Anak aku daripada kecil tak pernah angkat tangan nak pukul orang, nak bergaduh dengan orang. Tapi engkau bunuh dengan 5 butir peluru. Dan dengan kejam. Ini Furqan Dogan, tuan-tuan. Maka beruntunglah dia, mudah-mudahan doa dia mustajab, tuan-tuan. Allah terima syahid dia. Dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan juga kekuatan kepada keluarganya untuk meneruskan kehidupan tanpa anak. Anak yang telah pergi meninggalkan mereka terlebih dahulu. Anak yang cerdik, anak yang disayangi. Anak yang amat saleh. Yang Allah pilih untuk pergi mendahului daripada kedua ibu bapa mereka. Jadi dia menjadi salah seorang idola di Turki. Sampai sekarang, tuan-tuan, idola. Maknanya anak-anak Turki ni nak sebut barakahnya darah-darah syuhada ini. Apabila darah syuhada menitis di atas bumi ini, maka darah itu bukan saja hidup. Kita nampak fizikal dia hidup. Macam seluar saya contohnya basah pun kena, darah tak kering. Sampailah ditanam baru dia mula kering. Bukan saja nampak darah tu hidup sentiasa mengalir, sentiasa ada. Tetapi darah tu juga seolah-olah bercakap kepada hati-hati manusia yang ada iman. Ataupun hati-hati manusia yang ada kesedaran. Untuk menjadikan darah-darah itu, Tuan punya darah tersebut sebagai contoh. Saya bagi satu contoh sebagaimana yang berlaku kepada Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Apabila dia dibunuh oleh Israel selepas daripada solat subuh di masjid, lebih kurang lebih dekat 50-70 meter daripada rumah dia. Keluar saja daripada masjid, Syekh Ahmad Yasin ni, 2 Apache tembak. 3 kali, 3 bom tembak, hancur. Tuan-tuan, apabila meninggalnya Syekh Ahmad Yasin, maka kebangkitan rakyat Palestin dan juga seluruh dunia yang mengenali dia tu, terutama yang di Gaza, anak-anak ataupun orang muda-muda yang lalai ni,
yang tak pernah pergi masjid, yang sekadar hidup dia lebih kurang aja, tak ada perjuangan sebagainya. Darah Syekh Ahmad Yasin bercakap. Seolah-olahnya begitulah. Darahnya bercakap. Semua anak-anak yang kata lalai-lalai, semua pakat-pakat pergi masjid. Dan mengiringi Syekh Ahmad Yasin, jenazahnya untuk ditanam. Ini tuan-tuan, barakahnya orang-orang yang syahid fi sabilillah. Bukan hanya diri mereka mendapat kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi, fadail tadi. Kelebihan-kelebihan tadi. Tetapi darahnya juga hidup sehingga boleh membawakan kesedaran kepada umat saudara-saudara mereka yang masih hidup dan tertinggal. Jadi disitulah kita lihat bagaimana barakahnya kematian seseorang. Sebab itulah ahsanul khatimah. Kematian yang terbaik, tuan-tuan. Ialah mati syahid fi sabilillah. Dalam keadaan kita benar-benar berjuang di atas jalan yang sahih. Di atas niat yang ikhlas. Jalan yang sahih. Kita mati di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian itulah yang terbaik. Kematian yang penuh dengan barakah. Nah, itu insya-Allah sikit sebanyak yang saya katakan sebagai perkara yang saya cuba gambarkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tutup dengan satu kisah, tuan-tuan. Ini kisah kami pula kat Malaysia. Saya minta masa sikit je. Apabila berita kami ditangkap atau berita kami diserang sampai ke Malaysia. Berita maknanya kapal diserang. Maka pada ketika itu cuba tuan-tuan bayangkan perasaan anak, isteri, keluarga yang ada. Ada satu kisah ni. Apabila berita kami diserang tu sampai, maka dipanggil semua isteri-isterinya dan anak-anak tak panggillah isteri dan keluarga tadi. Maka dia beri briefing taklimat. Kapal Mavi Marmara diserang, flotila diserang. Komunikasi terputus. Tidak ada berita. Maka hidup atau mati. Masa briefing taklimat yang saya bagi kepada kawan-kawan saya katakan kalau kapal diserang, maka anggaplah itulah kehidupan, nafas yang terakhir, habis. Maka mind setting masa tu tuan-tuan memang matilah. Saya nak tuan-tuan cuba bayangkan satu kisah, ada banyak, satu kisah. Maka salah seorang ibu tadi pergi ke balik rumah dalam keadaan tak tentu hala. Macam mana ni? Macam mana? Astagfirullah, subhanallah. Dia mula berfikir macam mana hidup tanpa suami. Dia boleh berfikir macam mana anak-anak hidup tanpa bapa. Maksudnya sebelum ni cakap-cakap. Taklimat tu ada beritahu masa taklimat. Keluarga pun ada, isteri pun ada. Cakap panggil. Kan? Maksudnya benda ni memang kita ada jangkaan kita lah. Maka mula berfikir. Kemudian dia ceritakan maka dia terus pergi ke sekolah. Kemudian sampai di sekolah. Bila dia sampai kat tepi kelas anak dia, cikgu yang tengah mengajar terberhenti. Sebab semua dah tahu dah. Semua dah tahu akan kapal jalan semua yang akan mungkin Israel. Tapi tak tahu lagi, kena serang tak tahu lagi. Jadi berita tu tak sampai kat mereka lagi. Cikgu yang mengajar terberhenti. Mak yang tadi, ibu tadi tu dah duduk kat tepi kelas dia. Kawan-kawan dia semua dah terbangun. Anak dia tadi yang ada dalam kelas dipanggil. Kemudian maknya nak cakap dengan anaknya, ayah dah tak ada. Nak cakap dengan anak dia, ayah dah tak ada. Nak beritahu ayah dah tak ada dah. Tak keluar. Perkataan tak keluar. Yang keluar air mata je. Air mata je. Kawan-kawan yang ada kat dalam bilik kelas tu semua dah menduru ke tingkap tengok mak dengan anak dia tadi dekat tepi kelas. Kawan-kawan kat dalam dah menangis. Semua menangis. Semua dah menangis dah. Semua tahu. Maknanya bapaknya tadi salah seorang relawan yang ada atas kapal. Kapal diserang, blackout, tak tahu apa berita. 5 jam. At least 5 jam tak tahu berita. Maknanya diserang dia apa, mati ke hidup ke apa. Jadi kita anggap
Nak katakan bapa kena serang mungkin matilah gitu kan. Nak sebut tak terkeluar. Perkataan tak keluar, kata ayah dia tak ada kena serang ke apa, tak terkeluar. Yang ada menangis. Dan kawan-kawan di dalam ni cikgu-cikgu pun menangis. Anak ni yang telah disebut oleh ayah dia sebelum ni. Kalau ayah tak ada, kalau abah dah tak ada, ayah dah tak ada, ayah tak nak tengok anak-anak abah, anak-anak ayah ni, dia kata, menangis. Ini masa di airport ketika nak berangkat, ketika kami nak pergi ke Istanbul masa tu daripada KLIA, nak pergi ke Istanbul, kan, dia pesan, kalau nak pergi airport, tolong jangan menangis. Yang isterinya ke, yang maknya ke, yang siapa ke, dengan anak-anak ke, jangan menangis. Sebab saya tak mau tengok, saya tak mau teringat wajah yang terakhir ketika saya nak mati, syahid, saya melihat wajah anak-anak menangis. Saya tak nak tengok, dia kata. Maka apa anak dia kata? Anak dia ingat cakap bapa dia. Dia kata, ayah kan pesan, jangan menangis. Dia cakap kat ibu dia, ayah pesan, jangan menangis. Kalau ayah tak ada, syahid. Kalau ayah tak ada, syahid. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, banyak lagi kisah-kisah nak sebut, kisah-kisah yang ada di sini dan di sana. Tapi cukuplah dengan apa yang saya cuba kongsikan pada malam ini. Sekadar untuk kita merasai satu hakikat. Bahawa sesungguhnya hidup ini, tuan-tuan, tak ada makna tanpa perjuangan. Tidak ada makna tanpa perjuangan. Dan perjuangan itu pula tidak bermakna sekiranya kita tidak boleh ikat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita tidak ikat dengan Allah, redha Allah. Kita berjuang mati-matian, bisnes, siang malam kita pergi bisnes. Siang malam kita kerja. Siang malam kita berjuang, quote and quote berjuang, dakwah lah apa, tapi tidak diikat dengan Allah. Tidak diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perjuangan tanpa matlamat Allah, tanpa matlamat redha Allah, sia-sia. Hidup sia-sia tanpa perjuangan. Dan perjuangan tanpa Allah, tanpa redha Allah, tanpa mendapat hakikat kehidupan yang sebenar di akhirat bersama dengan redha Allah tadi, sia-sia, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita berdoa supaya mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang berniat untuk syahid fisabilillah. Apa makna syahid, tuan-tuan? Orang yang mati dalam keadaan hatinya mentauhidkan Allah, hatinya beriman dan yakin dengan janji Allah, hatinya berhajat untuk mendapatkan redha Allah, dan hati yang benar-benar bersih daripada syirik, dan orang yang berjuang yang sanggup mendahulukan Allah daripada kepentingan diri dia. Mari kita berniat supaya kita dapat menjadi sebahagian daripada mereka. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan, yang sisa-sisa umur kita ini, menjadi satu yang barakah. Dan barakah daripada orang-orang yang telah pergi, meninggalkan kita sebelum ini. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Sekarang mereka sedang berada dalam syurga Allah, tuan-tuan. Mereka melihat kita dan mereka mengetahui apa yang kita lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Maka sudah tentulah mereka berseru dari sana, wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah kaki-kaki kamu, tetapkanlah hati-hati kamu, bersabarlah, sesungguhnya perjalanan tidak jauh lagi. Sesungguhnya kami dah berada di sini. Kami dah merasai segala nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah. Tetaplah kaki-kaki kamu di atas jalan ini. Sehinggalah apabila sampai waktunya kamu akan menemani kami di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah apa yang mereka katakan pada kita, tuan-tuan. Supaya kita benar-benar boleh merasai akan hakikat ini. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung besok.
saya akan buat satu tajuk, hidup mulia atau mati syahid. Jadi tajuk tu hidup mulia atau saya akan bincang tajuk tu insya-Allah sekitar tajuk tu lah, insya-Allah sebagai sambungan daripada perbincangan kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak kisah-kisah yang saya sampaikan, kisah kawan-kawan yang telah mendahului kita, kawan-kawan yang telah terpilih untuk syahid fisabilillah. Macam kami ni tak terpilih, kami ni masih lagi jauh. Jadi kami masih lagi berhajat kepada doa antum, doa tuan-tuan puan-puan sekalian, supaya kita boleh istiqamah, supaya kita boleh sama-sama berada di atas jalan al-mahdiyin di akhir zaman insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok, lebih kurang 9.30 sekiranya ada rezeki, insya-Allah, untuk kita bincang tajuk yang saya kemungkinan besar tajuk hidup mulia, hidup bersama kemuliaan atau mati syahid fi sabilillah. InsyaAllah kita akan bincang tajuk itu. Aku liqali haza astaghfirullahalazim li wa lakum. Mari sama-sama kita baca doa. Kita bayangkan wajah sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, bayangkan wajah kawan-kawan kita, bayangkan wajah mereka yang berjuang. Bayangkan wajah-wajah mereka yang berada di sekitar kita, jiran-jiran kita. Bayangkan wajah-wajah mereka yang berada di Yaman, di Palestin, di Syria, di Xinjiang, di Myanmar, di mana-mana sahaja, supaya termasuk dalam doa kita insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik ya Allah wa amitna fi sabilik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المهديين يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalau boleh kita sebar-sebarkan, insya-Allah. Mudah-mudahan yang orang lain akan dapat barakah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.